Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli ala sayyidina maulana Muhammadin nur al-muzibil nisyani binurihi wa ala alihi fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'u ilmuka amin. Amma ba'du. InsyaAllah pada hari ini kita akan sambung perbahasan kita berkaitan tentang matan Abi Syuja' yang membahaskan tentang fiqh Imam Syafi'i. Pada minggu lepas kita dah bahaskan berkaitan tentang penggunaan bekas yang diperbuat daripada emas dan juga perak, dan juga perbahasan berkaitan tentang alat siwak. Datang pertanyaan kepada saya, beberapa lah, ada orang tanya kepada saya, kalau contohnya penggunaan bekas yang diperbuat daripada emas perak adalah haram, bagaimana pula keadaan kalau contoh seseorang itu menggunakan beg tangan yang disulam dengan emas, ataupun yang terdapat di beg tangan tersebut biji-biji emas, ataupun jam tangan emas, ataupun tali pinggang emas, kasut emas, casing phone emas. So macam mana permasalahan berikut? Okey, dalam persoalan tersebut itu adalah perbahasan yang lain. Adapun perbahasan minggu lepas adalah berkaitan tentang sesuatu bekas. Adapun permasalahan yang ditanyakan ini adalah berkaitan tentang perhiasan. Beg tangan, jam tangan, tali pinggang, itu semua boleh dikategorikan sebagai perhiasan. Dalam permasalahan perhiasan, kalau perhiasan tersebut diperbuat daripada emas, yang boleh dipergunakan hanya untuk perempuan sahaja. Contohnya kalau seorang tu nak pakai jam tangan emas hanya boleh dipakai untuk orang perempuan. Ataupun beg tangan, kalau beg tangan tersebut digunakan oleh seseorang perempuan, maka diperbolehkan untuk digunakan. Sebab apa? Sebab perhiasan bagi perempuan, emas boleh digunakan khusus untuk perhiasan untuk perempuan. Adapun lelaki tidak diperbolehkan untuk menggunakan emas ataupun perak tersebut. Maka lelaki tidak boleh gunakan jam tangan emas, ataupun kalau beg sandangnya yang diperbuat daripada emas pun tidak boleh digunakan. Sebab apa? Sebab emas dalam perhiasan hanya khusus untuk perempuan. Kalau sesuatu benda tersebut dinamakan sebagai perhiasan, maka kalau perhiasan tersebut diperbuat daripada emas, maka hanya khusus untuk perempuan sahaja boleh digunakan. Tetapi itu pun bersyarat. Syaratnya adalah tidak terlalu melampau dalam emasnya tersebut. Sebab apa? Sebab perkara tersebut boleh menyebabkan jatuhnya haram. Sebab apa? Sebab kalau contoh penggunaan emas, beg emas terlampau, orang kata apa tu, dia punya material emas lebih besar daripada material yang lain, maka ia boleh menjatuhkan kepada hukum haram. Sebab apa? Sebab perkara tersebut boleh menyebabkan orang-orang yang susah, ataupun orang-orang yang tak ada berduit lah, orang miskin, apabila melihat dia akan terasa lah. So perkara tersebut tidak dibenarkan. Hanya yang boleh dibenarkan hanya jika sikit-sikit lah. Contoh macam jam tangan. Jam tangan tak ada masalah kot. Cincin, gelang, apa yang dikatakan perhiasan, gelang kaki, ataupun beg tangan yang disulam sikit-sikit dengan emas, maka ia diperbolehkan. Adapun kalau untuk lelaki, maka tidak boleh digunakan emas untuk perhiasan, maka tidak boleh digunakan cincin emas, jam tangan emas, tali pinggang emas dan sebagainya. Adapun perak, perak dibenarkan untuk lelaki dan juga perempuan. Itu permasalahan emas. Kira kalau contoh spek mata, kalau spek mata perempuan emas, spek mata emas, maka boleh digunakan untuk perempuan, tidak pada lelaki. Tapi kalau spek mata tersebut bingkainya diperbuat dari perak, maka boleh digunakan untuk lelaki dan juga untuk perempuan. Okey, insyaAllah pada hari ini kita akan sambung perbahasan matan Abi Syuja'. Okey, kalau tuan-tuan tengok di PDF, boleh buka muka surat 17. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bi'ulumihi fid dharain amin. Faslun
Faslun fi furudil wudu'i wa sunanihi. Fasal ataupun bahagian yang membahaskan berkaitan tentang furudul wudu'. Furudul wudu' ni boleh kita katakan kalau bahasa Melayu lah, ataupun penggunaan istilah orang-orang Melayu, rukun-rukun wudu' lah. Rukun-rukun wudu'. Bahagian yang menerangkan tentang rukun-rukun wudu' wa sunanihi, dan juga sunat-sunat yang terdapat di dalam wudu'. Wa furudul wudu'i sittatu asya'. Rukun-rukun wudu' itu ada 6 perkara. Okey, rukun-rukun wudu' itu ada 6 perkara. Yang pertama adalah an-niyatu 'inda ghaslil wajhi. Rukun pertama daripada rukun wudu' adalah niat ketika membasuh wajah ataupun ketika membasuh muka. Okey. Niat di sini apa? Niat wuduk. Niat wuduk seperti yang kita sedia maklum lah, ataupun seperti yang telah kita pelajari sebelum-sebelum ini. Nawaitul wudu'a lillahi ta'ala boleh, ataupun nawaitu raf'al hadasi asghari lillahi ta'ala pun boleh. Kalau kita nak gunakan bahasa Melayu pun boleh, tak ada masalah. Sahaja aku mengambil wuduk kerana Allah Ta'ala boleh, ataupun sahaja aku mengangkat hadis kecil kerana Allah Ta'ala pun boleh. Okey, itu niatlah, niat untuk berwuduk. Dan tempatnya di mana? Adakah di mulut? Tidak. Tempat wuduk ini adalah di hati, bukan di mulut. Adapun melafazkan niat itu adalah sunat. Nanti kita tengoklah dalam sunat-sunat wuduk. Itu melafazkan niat. Nawaitul wudu'a lillahi ta'ala. Kita membaca niat tersebut dengan menggunakan mulut. Itu adalah sunat, bukan rukun. Adapun rukun yang dikatakan dalam rukun pertama, niat ketika membasuh wajah, adalah niat yang dibacakan ataupun yang dilakukan di dalam hati ketika mana? Waktunya bila? Waktunya adalah ketika membasuh muka, bukan sebelum membasuh muka. Bukan contohnya kita tak ada air dekat pipe. Ketika tu kita niat, sahaja aku mengangkat adas kecil kerana Allah Ta'ala. Saya gunakan bahasa Melayu sebab saya selalu guna bahasa Melayu je. Okey, sahaja aku mengangkat adas kecil kerana Allah Ta'ala dalam hati kita. So bukan waktu tu. Tapi ketika kita membasuh muka, iaitu ketika kita meletakkan air, apabila air sampai di salah satu kawasan bahagian muka, ketika itulah kita mulakan niat di dalam hati. Adapun kalau menggunakan mulut, sunat itu adalah ketika sebelum membasuh muka. Ketika kita tak ada air, itu sunat ketika itu kita membaca niat. Nawaitul wudu'a lillahi ta'ala, ataupun nawaitu raf'al hadasi asghari lillahi ta'ala, ataupun sahaja aku berwuduk kerana ta'ala. Itu boleh kita lafazkan. Adapun yang dimaksudkan di dalam rukun ini adalah di dalam hati, ketika mana kita meletakkan air ataupun ketika mana sampainya air di muka. Bila contoh tak ada air, bila sampai di muka, dalam hati kita terus sahaja aku berwuduk kerana Allah Ta'ala, ataupun sahaja aku mengangkat adas kecil kerana Allah Ta'ala. Itu tempat niat yang menyelesaikan rukun pertama ini, iaitu membaca ataupun melalukan niat ketika mana? Ketika membasuh muka di dalam hati, bukan melafazkan niat tersebut. Adapun melafazkan itu hanyalah sunat. Okey, itu yang pertama daripada rukun-rukun wuduk. Yang kedua adalah waslul wajhi, membasuh muka. Okey, membasuh muka lah. Kan niat tadi ketika mana membasuh muka. So, pelakuan niat ini, apa maksudnya? Niat ni adalah qasdu syai'in muqtarinan bi fi'lihi, meniatkan sesuatu dalam keadaan selari dengan kelakuan ataupun pelakuan yang kita niatkan tersebut. Sebab itulah disyaratkan bahawa niat ini mestilah dilakukan ataupun mestilah diniatkan ketika mula membasuh muka, supaya selari dengan perbuatan yang kita lakukan tersebut. Tak boleh sebelum. Kalau sebelum dikatakan sebagai azam, dikatakan sebagai azam. Contoh kita niat sebelum membasuh muka, itu disebut sebagai azam. Tetapi yang dimaksudkan di sini adalah niat. Niat ni maksudnya adalah qasdu syai'in, meniatkan sesuatu ataupun menyengajakan melakukan sesuatu, muqtarinan bi fi'lihi, yang dilakukan dengan selari dengan kelakuan tersebut. Itulah yang dimaksudkan dengan niat. Okey. Yang kedua adalah membasuh muka. Okey, dalam ukuran muka ini, apa ukuran dia? Adakah telinga dikira muka? Adakah mata dikira muka? Adakah rambut dikira muka? Okey, dalam permasalahan wajah ataupun muka, samalah tu, muka ataupun wajah. Ukuran ketinggian yang wajib dibasuh ketika berwuduk untuk muka adalah di antara permulaan pertumbuhan rambut
manabiti sya'ri. Maksudnya permulaan rambut ni. Kalau contoh, kalau sinilah. Maksudnya mana rambut yang mula tumbuh, itulah permulaan bagi wajah. Dan ketinggian dia daripada sini sampailah ke bahagian dagu. Ini ukuran muka dari segi ketinggian. Maksudnya kalaulah seseorang itu contohnya botak. Kalau botak maka diambillah kawasan mana kebiasaannya rambut tumbuh bagi seseorang. Dia perlu, apa orang kata? Dia perlu takdirkanlah ataupun dia perlu tentukan secara logik mana yang kebiasaan rambut tumbuh. Sudah tentu atas dahi. Maka inilah ukuran bagi orang yang botak ataupun orang yang botak tengah. Contoh orang botak tengah biasa rambut dia sampai ke belakang. Adakah dia punya ukuran wajah adalah daripada belakang tersebut? Sama juga ukuran dia macam orang botak tersebut. Dia perlu anggarkan mana kebiasaannya ke orang yang tidak botak, orang yang mempunyai rambut mula tumbuh rambut, iaitu di atas dahi. Maka inilah permulaan bagi wajah ataupun ukuran wajah. Okey, ketinggian ni adalah apa nah? Daripada permulaannya adalah daripada atas tempat tumbuh rambut sehinggalah ke kawasan dagu ini. Ini adalah dari segi ketinggian. Adapun dari segi kelebaran, lebar wajah ini adalah antara dua anak telinga, iaitu daripada kawasan yang ni sehinggalah ke sini. Maka apa sahaja yang terdapat di kawasan lebar kedua anak telinga ataupun tinggi tempat tumbuh rambut dan juga dagu, maka wajib dibasuh ketika membasuh muka. Dan wajib dilaksanakanlah untuk menyelesaikan rukun kedua, iaitu membasuh muka. Tak kira lah dari segi kulit, maka seluruh daripada kawasan tersebut, kulit daripada kawasan tersebut wajib dilalukan dengan air. Kalaulah contoh ada sesuatu yang menghalang air daripada terkena, contoh ada apa? Ada liquid ke, ataupun ada dan sebagainya lah, yang boleh menghalang air, liquid ataupun sisik ikan ataupun sesuatu yang boleh mengubah air. Contohnya apa mengubah air ni? Contoh orang perempuan lah, makeup dia ataupun dia punya apa ni, color kening tu, bentuk kening tu, ataupun dia punya dan sebagainya lah. Kalau sesuatu terdapat di kawasan wuduk ketika membasuh muka yang boleh mengubah air, perlu hilangkan terlebih dahulu. Sebab apa? Sebab kena pastikan bahawa air mutlak yang sampai di kulit tersebut bukan air yang mutaghayyir ataupun itu kulit. Dari segi apa, segala apa yang ada dalam ukuran muka wajib kena basuh. Dari segi kulit ataupun dari segi bulu-bulu. Contoh bulu-bulu kening, bulu mata, misai, kumis. Yang terdapat di kawasan ni lah, ataupun anak-anak bulu pipi ni, semua wajib kenakan air. Kalau contoh biasa orang-orang Arab lah, biasa kan jambang-jambang dia tebal kawasan ni, maka wajib dia kenakan air pada kawasan tersebut. Okey. Maksudnya segala apa yang terdapat di ukuran pertumbuhan rambut sehingga dagu dan juga antara dua anak telinga ini, maka wajiblah dia mengenakan air. Tak sekiralah kulit ataupun bulu-bulu dan sebagainya lah daripada kawasan-kawasan tersebut. Kecuali ada pengecualian lah. Kecuali kalau seseorang lelaki, ini lelaki bukan perempuan, dan juga bukan khunsa, lelaki sahaja dikhususkan. Kecuali kalau seseorang lelaki itu dia mempunyai janggut yang panjang. Jika dia mempunyai janggut yang panjang, maka dia diberikan kelonggaran untuk menyampaikan air ke bawah kulit janggut yang panjang tersebut. Macam mana ukuran janggut yang panjang? Ukuran janggut yang panjang adalah, contohnya kalau seseorang yang memiliki janggut, dia berborak ataupun dia berborak-borak dengan kawan dia di hadapan. Kemudian kalaulah kawan dia tersebut nampak kulit daripada celah-celah janggut, maka itu adalah janggut yang nipis. Tapi kalau seseorang, contoh kawan dia tak nampak kulit di celah-celah janggut dia tersebut, maka itulah ukuran janggut yang tebal. Maksudnya kalaulah seseorang itu mempunyai janggut yang tebal, maka dia tidak diwajibkan menyampaikan air sehingga kulit. Cukup sekadar di atas janggut dia tersebut sahaja untuk lalukan air. Itu hanya dikecualikan pada permasalahan janggut. Adapun pada permasalahan misai ataupun kening, kumis dan sebagainya, maka tebal ke tak tebal ke, wajib kenakan air sehingga ke kulit. Begitu juga dengan perempuan. Kalau seseorang perempuan andai kata ditakdirkan dia mempunyai janggut yang tebal, maka dia wajib juga menyampaikan air sehingga ke kulit. Sebab apa? Sebab dia bukan lelaki, dia adalah perempuan. Ataupun contoh lelaki ataupun perempuan, dia mempunyai kening yang sangat tebal. Kening tebal lah,
kena tebal, tak nampak kulit lah, tak nampak kulit, maka ketika itu wajib juga bagi dia untuk sampaikan air sehingga ke kulit. Sebab apa? Sebab pengecualian tersebut hanya dikhususkan bagi seseorang lelaki yang mempunyai janggut sahaja. Okey, itu dalam permasalahan membasuh muka. So, setiap apa yang terdapat di antara anak rambut sehingga ke dagu dan juga kedua-dua belah telinga ni, maka wajib dikenakan air ketika membasuh muka. Tak kira lah sama ada kulit ataupun bulu dan sebagainya. Okey, itu rukun yang pertama. Rukun yang kedua, itu rukun yang kedua. Anggota yang pertama, rukun yang kedua. Sebab apa? Sebab rukun yang pertama adalah niat. Niat bukan dikategorikan sebagai anggota. Ya, maka anggota yang pertama adalah muka. Dan rukun yang kedua. Seterusnya adalah rukun ketiga. Rukun ketiga iaitu membasuh kedua belah tangan, iaitu ghuslul yadaini ilal mirfaqaini, membasuh kedua belah tangan sehingga ke dua siku. Okey. Contoh kalau seseorang itu dia tidak mempunyai siku, mana kita nak tengok siku dia? Maka samalah konsep macam orang yang tak ada rambut tersebut. Ditakdirkan ataupun dibayangkan ataupun diimajinkan mana kebiasaannya siku ditumbuh ataupun siku tumbuh, maka dibuat ukuran dia sendirilah. Tapi ukuran dia mesti ikut kebiasaan orang biasalah. Tak boleh lah dia, contoh dia tak ada siku, dia kata siku sampai sini saja, tak boleh. Dia mesti buat ukuran, contoh berapa cm, dia ukur sedikit dan lebihkanlah sedikit untuk ihtiyat. Okey. Membasuh kedua tangan sehingga ke siku. Maka setiap apa yang terdapat di kawasan tersebut, maka wajiblah kita basuh. Tak kiralah dari segi, contoh ada daging tambahan, kan biasa kalau contoh ada orang mempunyai daging tambahan di tangan, ataupun orang tersebut mempunyai jari tambahan, dia ada 6 jari. Adakah jari ke-6 tu tak perlu basuh? Kalaulah dia terdapat di kawasan tersebut, maka wajiblah basuh. Tapi kalau jari ke-6 dia ada kat bahu dia, maka tak ada masalah lah, tak perlu basuh jari ke-6 tersebut. Tapi kalau jari ke-6 dia dalam ukuran ataupun dalam kawasan tangan sehingga ke siku, maka wajiblah untuk dia membasuh jari tersebut ataupun jari tambahan tersebut. Termasuklah dalam permasalahan membasuh tangan ini adalah kuku. Kuku pun terdapat di dalam bagi kuku yang panjang. Kuku yang panjang, sebab tu kita disunatkan untuk memotong kuku. Okey, bagi kuku yang panjang, wajib bagi orang yang mempunyai kuku panjang ini mengenakan air ke seluruh kuku dia. Kalaulah contoh ada sesuatu yang menghalang kuku dia daripada kena air, maka kena buang. Seperti contoh apa? Contoh kotoran makanan yang terdapat di bawah kuku. Kadang-kadang kotoran tersebut dia boleh menghalang air daripada terkena kuku tersebut. Maka sebelum berwuduk, bagi orang yang mempunyai kuku yang panjang, buang dahulu kotoran tersebut, kena bagi memastikan air sampai hingga ke seluruh kuku tersebut. Okey. Okey, itu yang tiga, iaitu membasuh kedua belah tangan sehingga ke siku. Yang seterusnya adalah menyapu sebahagian daripada kepala. Wa mashu ba'di ra'si. Wa rabi'u mashu ba'di ra'si. Yang keempat daripada rukun wuduk adalah menyapu sebahagian daripada kepala. Okey. Menyapu maksudnya kita membasahkan sedikit daripada kawasan kepala. Kawasan kepala ni apa? Kawasan kepala apa yang bukan selain daripada wajah. Maksudnya belakang lah. Maksudnya kalau contoh rambut yang terdapat di kepala, inilah kawasan kepala belakang ni. Ni sampai ke kawasan tengkuk inilah yang dikatakan sebagai kawasan kepala. Maka untuk menyelesaikan rukun yang keempat ini, maka dia perlu menyapu sebahagian, bukan keseluruhan kepala. Sebahagian kepala sahaja, sama ada bahagian atas ataupun bahagian belakang, bahagian tepi boleh. Dua-dua tepi ni semuanya tak ada masalah. Dan tak perlu apa beza mashu dan ghuslu. Kan sebelum ni ghuslul wajhi, ghuslul yadaini. Ni pula mashu. Ada perbezaan antara ghuslu dan juga mashu. Ghuslu ni adalah membasuh. Maksud Melayu dia membasuh lah. Kalau mashu, maksud Melayu dia adalah menyapu. So apa beza membasuh dan juga menyapu? Membasuh ini adalah kalau contoh kita membasuh ataupun kita membasuh tangan, mestilah memastikan air yang dibasuh tersebut ataupun air yang digunakan untuk membasuh tersebut boleh mengalir. Contoh kita letak kat paip, so itu namanya membasuh lah.
ataupun contoh kita guna spray kita banyak-banyakkan dekat, kita tembak dekat seluruh tangan kita, satu, maka akan menyebabkan air itu menjadi banyak dan dia menjadi basah dan air tersebut boleh kira macam ada apa kan, air dia berjalan lah. So kalaulah contoh air itu berjalan, maka itu dinamakan sebagai membasuh. Adapun menyapu maksudnya macam mana? Menyapu contohnya, kalau contoh menggunakan kain yang lembap, kain lembap, kemudian kita lap kawasan tangan tersebut. Bila kita lap, maka air yang dibasahkan ataupun kawasan yang terkena lap tersebut, dia tidak mempunyai air yang mengalir. Dia sekadar hanya berair ataupun kata kawasan basah lah, bukan kawasan basah pun tak sesuai, kawasan lembap lah. Itu maksudnya mengelap. Kalau contoh dalam permasalahan membasuh kepala, cukup sekadar menyapu. Maksudnya kalau contohnya kita tak ada air penggerak tangan, kemudian kita hilangkan air tersebut, kita terus letak, itu tak ada masalah. Tapi dia tidak boleh digunakan pada muka dan juga tangan. Sebab apa? Sebab muka dan tangan diwajibkan membasuh. Kalau membasuh, kita letak air, kita hilangkan segala air dia tersebut, maka kalau kita sapu, itu namanya menyapu, bukannya membasuh. Membasuh mesti kena air dia mengalir. Kalau menyapu cukup sekadar menggunakan tangan yang lembap, kemudian kita sapu, itu dinamakan menyapu. Okey, dalam syarat kepala cukup sekadar untuk menyapu, iaitu kita membasahkan tangan dan tak perlu kita nak ambil satu gayung air untuk membasuh sebahagian kepala. Tak perlu. Tapi itu hukumnya sunat. Tak ada masalah, dikira terangkat. Tapi kalaulah contohnya dia sekadar nak contoh dia punya rambut dah bersikat dan sebagainya, maka cukuplah sekadar dia nak buat kat belakang boleh, tepi boleh, ataupun atas, dengan syarat rambut tersebut terdapat di kawasan kepala. Tapi kalau contoh kawasan rambut tersebut tidak terdapat di kawasan kepala, contohnya macam mana? Contoh seseorang dia mempunyai rambut yang panjang, so dia tak boleh nak basahkan rambut bawah dia tersebut. Sebab apa? Sebab kawasan contoh rambut panjang, sebenarnya dia basuh yang bawah tu je. Tak boleh. Sebab apa? Sebab rambut tersebut bukan terdapat di kepala. Yang dibolehkan hanya sama ada membasuh kulit kepala, kalau orang tu botak lah, ataupun membasuh rambut yang terdapat di kepala. Tengoklah rambut mana yang terdapat di kepala, maka diperbolehkan untuk menyapu ketika melakukan rukun yang keempat tersebut. Okey, habis rukun yang keempat. Rukun yang kelima, iaitu waslur rijlaini ilal ka'baini, membasuh kedua belah kaki sehingga ke buku lali. Permasalahan kaki ni samalah macam permasalahan tangan. Maksudnya kalaulah contoh seseorang tersebut tiada buku lali, maka dia diukurlah mana kebiasaannya buku lali itu tumbuh. So itulah ukuran bagi orang tersebut. Tapi kalau contoh tersebut dia tak ada, kalau contoh dia ada buku lali, maka ikutlah ukuran buku lali tersebut. Dan begitu juga kalau ada jari-jari tambahan di kaki, maka wajib dibasuh, ataupun daging-daging tambahan wajib dibasuh. Dan juga biasanya kaki ni, kalau biasa orang-orang yang badan besar ni, dia ada terlipat-terlipat, terutama jari kelingking yang bahagian hujung tersebut. So berhati-hati ketika itu, ataupun ketika membasuh kaki, kena pastikan bahawa air akan masuk di celah-celah jari kelingking tersebut. Sebab apa? Sebab yang wajib kita sapu seluruh kulit, bulu dan juga apa yang terdapat di dalam ukuran kaki. Kalau bawah jari kelingking tersebut termasuk dalam kulit kaki, so wajib juga kita kenakan air ketika berwudu. So nanti kita belajarlah dalam antara sunat-sunat wudu, kita perlu mencongkel setiap jari-jari kaki tersebut supaya memastikan setiap inci daripada ukuran kaki itu terkena dengan air. Okey, itu ukuran kaki lah. Kalau ada jari tambahan pun wajib dibasuh, ataupun kalau ada daging tambahan wajib kenakan air, ataupun kuku panjang sama juga. Kalau bawah kuku, contoh seseorang itu dia suka main kat tanah, bila dia main kat tanah, dia akan, kalau kuku dia panjang, akan masuk tanah-tanah di celah-celah kuku dia tersebut. So kena buanglah dahulu tanah-tanah tersebut sebelum dia berwuduk, bagi memastikan air sampai keseluruhan kuku yang panjang tersebut. Okey, akhir sekali daripada rukun wudu adalah tertib. Wa ghuslul rijlaini ilal ka'baini wa tartibu ala ma dzakarnahu. Yang keenam daripada rukun wudu adalah tertib. Tertib ni maksudnya mengikut susunan lah. Ala ma dzakarnahu, atas apa yang telah kami sebutkan di atas. Maksudnya ikut tertib. Mula-mula berniat, lepas tu membasuh muka, membasuh wajah lah. Tapi niat dengan membasuh wajah ni kita buat sekali lah sama-sama. Kemudian
Seterusnya membasuh tangan, lepas tu menyapu kepala, dan seterusnya membasuh kaki. Tak boleh kita skip. Contoh lepas basuh muka, alang-alang dah basuh muka ataupun alang-alang dah basuh atas, kita nak sapu terus kepala. Tak boleh. Kena buat tangan dahulu baru terus ke kepala. Kemudian barukah kaki. Ikut tertib-tertib yang telah disusun tersebut. Okey. Seterusnya, wa sunanuhu 'asharatu asya', dan sunat-sunat wudu itu ada 10 perkara. At-tasmiyatu wallahu alam. Insya-Allah kita akan bahaskan permasalahan sunat-sunat wudu pada minggu hadapan. Okey. Insya-Allah kalau tuan-tuan ataupun para pendengar ada mempunyai soalan yang tidak fahamlah ataupun tidak faham dengan permasalahan ataupun penerangan yang saya lakukan atau saya bentangkan, boleh tinggalkan di ruangan komen persoalan-persoalan tersebut. InsyaAllah pada sesi ataupun slot akan datang, kita akan bahaskan soalan yang diajukan tersebut. Ataupun ada cadangan untuk kita bahaskan berkaitan tentang puasa. Bersempena dengan bulan Ramadan yang mulia ini, kita diwajibkan berpuasa. So, adalah beberapa followers kita mencadangkan untuk kita bahaskan tentang puasa. So, saya akan tengoklah. Saya akan tengok kepada pandangan ataupun kepada orang ramai lah. Kalau memang ramai nak berhajat untuk kita sama-sama membincangkan tentang perbahasan ataupun permasalahan puasa, insyaAllah minggu depan kita akan bahaskan. Tapi kalau kita nak sambung, tak ada masalah. Tapi kalau seandainya kata ada berhajat nak berpuasa ataupun nak membahaskan berkaitan tentang puasa, bolehlah tinggalkan di ruangan komen. Kalau kita tengok berbaloi ataupun majoriti yang nak membahaskan tentang puasa, kita akan proceed untuk membahaskan puasa pada minggu hadapan. Kalau tiada, insyaAllah kita sambunglah berkaitan tentang sunat-sunat wudu. Sebab kita pun ada slot-slot khas Ramadan dah. InsyaAllah petang ini ada slot khas Ramadan dengan Syed Abdul Mun'im di FB Akademi Rumari. So siapa yang nak join, bolehlah join di FB Akademi Rumari. Dan esok juga insyaAllah kita akan adakan slot Ramadan bersama Ustaz Tuan Guru Haji Salahuddin Azra'i berkaitan tentang kitab Tazkirah Ramadan, tak silap saya. Nanti kita akan maklumkan di FB dari semasa ke semasa, insya-Allah. Wallahu alam. Sallallahu ala sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amiltu su'an wa zalamtu nafsi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa ant. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amiltu su'an wa zalamtu nafsi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa ant. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amiltu su'an wa zalamtu nafsi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa ant. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
يسمو بالنور